Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang sambung pada perbahasan mubtilatus siyam, perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Jadi sambung pada bab batal puasa yang kedua, iaitu sampainya ain ke dalam rongga daripada lubang yang terbuka. Maka dia kata wahadha, sambungnya wahadha ay wahadha. Wahadha apa tu? Wahadha ay wahadha al-qitratu minal udhun tu. Ataupun kita kata wahadha wusulu ainin ilal jawfi min manfadhin maftuhin tu bisyarti ay sabitun khabar. Sabit ia bisyarti ta'ammudi aidan, dengan syarat sengaja juga. Juga yakni ay kama yushtaratu butlanus siyami fil akli wasyurbi, seperti mana disyaratkan batal puasa tu pada puasa dan juga minum. Puasa dan minum juga dia jadi batal dengan sebab dia tu sengaja. Dia tahu benda tu haram dan tidak ada desakan orang memaksa dia untuk berbuka. Begitu jugalah ketika mana dia memasukkan sesuatu ain ke dalam rongga daripada tempat yang terbuka ataupun kita kata lubang yang terbuka. Sama juga dengan syaratnya sengaja. Fa in fa'ala syai'an, maka tafri'nya fa in fa'ala syai'an min dhalika nasiyan, maka jikalau berbuatlah ia seorang, dhamir mustatir huwa kembali kepada as-shaim, syai'an maf'ulun bih, akan sesuatu, min dhalika daripada demikian itu, min dhalika apa? Min dhalika wusuli 'ainin ilal jawfi min manfadhin maftuhin tu, maka nasiyan. Nasiyan ni hal bagi dhamir mustatir fa'ala. Hal keadaan orang yang berpuasa itu lupa. Jawabnya lam yadur, niscaya tidak sama sekali mudarat ia as-siyamu. Puasa tu tak ada masalah. Dia buatlah banyak kali pun asalkan dengan syarat dia terlupa, maka dia tidak ada masalah, tidak batal puasanya. Kerana apa? Qiyasan 'ala at-ta'ami wasyarabi. Qiyasan maf'ul li ajlih. Kerana qiyas atas masalah makan, ataf wasyarabi dan minum. Makan dan minum. Makan dan minum syarat dia mestilah sengaja baru batal, maka ketika mana masuk ain pun batal dengan sebab sengaja. Begitu juga benda-benda yang membatalkan puasa yang selain daripada makan dan minum. Walau wasala jawfahu dhubabun. Dhubabun fa'il, jawfa tu maf'ulun bih dia. Hu mudhafu ilaih. Apabila telah sampailah akan rongganya, rongga seorang tu oleh lalat, au ba'udatun, ataf kepada dhubabun, ataupun nyamuk.
Masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam hidung sampai khayshum ke atas, masuk dalam dubur, masuk dalam farah. Au ghubarut tariqi, ataupun debu-debu tak jalan, debu-debu jalan. Jawab lam yuftir, lam yuftir wusulu dhubabin wa ghubarit tariq jawfahu tu as-siyama, akan puasanya. Tak batal, tidak membatalkan benda tersebut akan puasa. Kenapa tak batal? Lima fihi lam ta'liliyah, kerana barang ai sabata yang sabitlah ia barang fil ihtirazi, pada nak menjaga diri daripada benda tersebut, an dzalika wusuli dhubabin au ba'udatin au ghubari tariq ila jawfihi itu minal masyaqqati, sebahagian daripada benda payah sifat asyadidati, yang sangat, yang bersangatan. Mana payah sangat lima fi al-ihtiraz an dzalika minal masyaqqah syadidah. Kalau syarak menitik beratkan juga, kalau masuk debu tanah ni, maka batal. Jenuh kita kena pakai mask, kena pakai penutup muka, barulah tak masuk debu. Bahkan bukan setakat penutup muka, bahkan telinga dan sebagainya, supaya tak masuk. Jadi payah nak jaga, payah sebab kita sentiasa berada di jalan. Kita jalan pergi semayang ke, pergi mana-mana lah di sepanjang hari bulan Ramadan tu, kita akan jumpa jalan lah, kita akan berjalan di situ, yang mana debu mesti akan masuk juga ke mana-mana pun. Maka syarak memberikan keringanan. Walawi batala ariqahu lam yuftir li'usri taharruzi anhu. Walawi batala, apabila menelanlah ia as-saim, seseorang pun yang berpuasa, maf'ulun bih, riqahu, riqas saim, akan air liurnya, akan air liur seorang yang berpuasa. Jawab lam yuftir, lam yuftir ibtila'u riqihi as-siyamah, niscaya tidak membatalkan ia telannya air liur tu akan puasa. Tak batal. Telanlah banyak mana pun 500 liter air liur sendiri yang dalam mulut sekalipun, tak batal. Kerana apa? Li'usri taharruzi anhu an ibtila'i riqihi, kerana payah nak bebas, payah nak keluar daripada telan air liur tersebut. Payah. Sebab kita sentiasa bermuamalah dengan air liur, sentiasa kita ada air liur, maka tidak boleh kita nak tebang dia, nak bebaskan daripada tak ada air liur tu, payah. Fa innahu mana? Lakin akan tetapi la wikhtalata bi ghairihi, jikalau bercampurlah ia bi ghairihi, la wikhtalata bi ghairihi, apabila bercampurlah ia riquhu tu, bi ghairihi, dengan selainnya, selain riqihi, selain daripada air liur, sawa'un kana tahiran, sawa'un kana riquhu, sawa'un kana ghairuhu tu tahiran, sama ada yang lain daripada air liur itu khabar kana suci. Contohnya kaman fatala, wa dzalika kaunu ghairihi tahiran tusabitun, sabit ia, kaman fatala, seperti mana menggulunglah ia oleh seorang, menggulung, memusing, memutar, akan maf'ulun bi khaitan, akan benang, masbughan, sifat bagi khaitan, benang yang dicelup, dicelup dengan ingga, dicelup dengan apa-apalah, kita pun masuk ke dalam mulut. Lepas tu kita pun telan hasil daripada masuk dalam mulut benang tadi yang dicelup tadi. Au najisan, ataf kepada masburan, ataupun najis, ataupun benang tersebut yang bernajis. Bukan, najisan tu ataf pada tahiran, ataupun benda yang selain daripada air liur itu adalah najis. Kaman wa dzalika kaunu ghairi riqihi itu najisan sabitun, sabit ia, kaman damiyat lathatuhu, seperti mana berdarahlah fa'il oleh gusinya, gusi orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa ni tiba-tiba dia gusi berdarah. Bila gusi berdarah, kiahlah ke lain, apa-apa di kawasan mulut yang berdarah sama. Tak mesti gusi, gigi ke, lidah ke, samalah. Tapi disebut gusi sebab ghalibnya gusi. Wa taghayyara ar-riqu, dan berubahlah fa'il oleh air liurnya, bid-dami jar majrur, dengan darah. Wa batala'ahu, kemudian menelan ia seorang, akan riq, akan air liurnya tadi,
fa innahu maka sesungguhnya mani bertala'ah tu orang yang telan tu yuftiru berbuka ia, yakni membukakan puasa ia apa ibtila'ur riq tadi akan as-siyama akan puasanya, membatalkan akan puasanya. Tu sekitar isu berkenaan dengan masuknya sesuatu ke dalam rongga. Antaranya lagi walau tamadmada. Sekarang ni masuk pula dalam bab berkumur dan istinsyak, terutamanya bagi orang yang berwudu. Walau tamadmada aw istansyaqa, dan jikalau berkumur-kumur ia shaim, seorang yang berpuasa. Aw istansyaqa, ataupun istinsyak ia seorang masukkan air ke dalam hidung. Fasabaqal ma'u, kemudian ataf kepada tamadmada ataupun istansyaqa tu, kemudian berlalulah fa'il al-ma'u oleh air tersebut, lalu tertelanlah ila jawfis shaim, kepada rongganya rongga shaim, iaitu pada tekak dia kalau dia madmadah, pada hidung dia kalau dia istinsyak. Maka fa innahu la yuftir, ay fa inna sabqul ma' itu la yuftiru, ay la yuftiru sabqul ma' as-siyama, tidak membatalkan ia sabqul ma' akan puasa. Illam yubaligh, tapi qaid syarat illam yubaligh, selagi mana tidak mubalaghah ia seorang shaim fi dhalika mana? Mana? Silap. Betul tak? Betul lah. Fa inna mana? Hilang dah. Fi dhalika sekejap. La yuftir, mana ni? Walau tamadmada aw istansyaqa fasabaqa al-ma'u ila jawfihi fa innahu la yuftir. Fa inna sabqul ma' khabar inna la yuftiru, ay la yuftiru sabqul ma' as-siyama, tidak membatalkan oleh lalunya air ke dalam jawf itu akan puasa. Bila tu? Syaratnya illam yubaligh fi dhalika al-madmadah aw istinsyak athna al-wudu'i, selama mana tidak sama sekali mubalaghah ia seorang. Mubalaghah ni ada grup gerak dalam mulut tu. Pada demikian berkumur dan istinsyak athna al-wudu, ketika mana berwudu. Maknanya apa? Makna kalau dia bermubalaghah, berlebih-lebihan ketika mana istinsyak sehingga masuk ke dalam hidung, dia mubalaghah dan berkumur-kumur, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur sehingga tertelan, hak tu tak dimaaf. Sebab apa tak dimaaf? Sebab tidak dituntut oleh syarak. Benda yang tak dituntut oleh syarak, dia buat tanpa sengaja, batal juga. Tu Kemudian dia katanya li'annahu, kerana bahawasanya li'annahu mutawallidun min ma'murin bihi bi ghairi ikhtiyarihi. Kerana bahawasanya li'anna kullan minal madmadah aw istinsyak tu. Kerana bahawasanya setiap satu daripada berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung tu, khabar li'anna mutawallidun, terhasil ia min ma'murin bihi, daripada benda yang disuruhkan dengan dia, dengan kullin minal madmadah aw istinsyak, daripada dengan setiap satu daripada berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi syarak suruh dah berkumur, walaupun dalam bulan puasa, walaupun tengah puasa. Syarak suruh untuk memasukkan air ke dalam hidung walaupun tengah berpuasa. Tiba-tiba tertelan sikit, jadi batal. Jadi payah situ. Itu menyebabkan orang-orang tidak akan berwudu dalam keadaan berkumur dan juga istinsyak kerana takut-takut tertelan. Maka sebab itulah syarak memaafkan, kerana istinsyak dan madmadah yang biasa-biasa, yang bukan berlebih-lebihan, itu dituntut juga. Maka kalau dikatakan batal, payahlah. Macam orang yang istinja, dimaafkan bagi dia tu masih berbaki kesan daripada najis, atharun najis. Tapi ain najis tak ada, athar najis tu ada lagi. Maka dimaafkan bagi orang yang istinja dengan batu. Kalau tak dimaafkan, maka tak ada faedah lah istinja dengan batu. Sebab istinja dengan batu tidak boleh tidak boleh menghilangkan kesan najis, hanya boleh menghilangkan ain najis. Berbeza dengan air. Kalau dia tidak menghilangkan kesan najis, barulah tak dimaaf. Sebab kesan najis boleh dihilang dengan basuhan air.
Dia kata, demi ma'murin bihi bi ghairi ikhtiyarihi, tanpa usahanya usaha as-shaim. Idhafat masdar kepada fa'il. Beza kalau dia sengaja telan, dia tahu dah boleh ludah balik, dia telan juga. Itu batal lah, walaupun itu madmadah dan istinsyaq daripada syarak. Muqabalahnya, fa'in balagha ay fa'in balagha as-shaim fi dhalika al-madmadah aw istinsyaq. Maka jikalau berlebih-lebihan ia seorang pada demikian itu, demikian mana? Demikian berkumur-kumur ataupun istinsyak. Aftara ay aftara mubalaghatul madmadati wal istinsyaqi as-siyamah. Maka membatalkanlah ia berlebih-lebihan ketika berkumur ataupun memasukkan air ke dalam hidung akan puasa. Batal. Sebab apa? Sebab dia buat perkara yang tidak dituntut syarak. Dia buat juga sengaja buat sengaja mubalaghah tu. Cuma tak sengaja tertelan. Tu. Tak sengaja tertelan benda yang tak disuruh syarak, maka hak tu batal. Li'anna mubalaghatil madmadati aw istinsyaqi tu. Itu isim li'anna khabar. Bukan ayat situ. Li'anna as-shaimah. Sebab dia ada fa'ala lepas tu. Li'anna as-shaimah, kerana bahawasanya orang yang berpuasa itu khabar fa'ala ma huwa manhiyun anhu, telah berbuat ia orang yang berpuasa, maf'ulun bih ma akan barang yang mubtada bermula dia, huwa bermula dia barang tu khabar manhiyun anhu, dilarangkan daripada fi'lu ma huwa tu, ataupun daripadanya ma. Boleh juga. Asna as-sawmi, ketika mana dia berpuasa. Dia melakukan sesuatu yang ditegah oleh syarak ketika mana puasa. Dia buat juga, tiba-tiba tak sengaja, telan dan sebagainya, batal juga. Walau baqiya ta'amun baina asnanihi asna'is sha'im fajara bihi riquhu min ghairi qasdin lam yuftir in ajaza an tamyizihi wa majjihi. Walau baqiya, dan jikalau tertinggallah fa'il oleh ta'amun, oleh makanan, baina asnanihi, antara celah-celah giginya. Tu baina asnanihi, antara celah-celah giginya. Fajara bihi, kemudian ataf kepada baqiyah. Fajara bihi riquhu, maka lalulah dengan dia, dengan asnan tadi tu. Riquhu, oleh air liurnya, air liur as-shaim. Dia lekat celah gigi, dia makan sahak, dia makan sok, lem syeng. Ni baru orang tanya itu ni. Lem syeng duk celah gigi, najis ke tak? Tak najis lah, Syekh. Najis mampus itu ni. Lem syeng tu lekat gigi, celah gigi. Lepas tu lekat, kita sembahyang. Duk berasa ada lagi urut-urut kari kambing tu. Kari kambing lem syeng. Tapi tak telan lah lem syeng duk celah gigi tu. Dia mari. Bila dia mari dengan air liur, lama kelamaan tertanggal lem syeng tu daripada gigi. Cik lah lem syeng. Maka adakah batal kalau kita telan ketika tu? Pertama kena tahulah, telan dengan sengaja dengan tak sengaja. Kalau tak sengaja tu tak ada apalah, walaupun besar bapak sekalipun. Ni kalau sengaja. Kalau sengaja ada tafsirnya. Kalau lah benda tersebut tak nak ludah, maknanya kalau ludah pun tak nak beza antara lem syeng tu dengan air liur kerana terlalu kecil. Lem syeng tu terlalu halus sehingga tak nak beza, hak tu dimaafkan. Tapi kalau besar, boleh beza, boleh ludahkan, mampu ludah tapi tak ludah, telan ke, batal. Maka dia kata min ghairi qasdin, tanpa ada qasad. Kalau berbakilah makanan di celah-celah gigi, kemudian lalulah pula air liur pada ta'am tu, bihi ay bi ta'amin baina asnanihi. Hi tu balik pada ta'am, lebih tepat. Sebab asnan ni jamak bagi sinun, gigi. Jara bihi riquhu min ghairi qasdin, tanpa ada qasad. Tanpa ada qasad pun. Tu mana jara bihi riquhu ni, maknanya air liur lalu di celah gigi tu dengan sekali makan, telanlah. Maka hak tu tanpa qasad, hak tu lam yuftir, ay lam yuftir lam yuftir jariyatu riqihi min ghairi qasdin as-siyamah.
tidak membatalkan dia. Kenapa? Kan lalunya air liur tadi pada makanan, celah-celah gigi tu tanpa qasa akan puasa. Bila tu? Qaidnya in ajaza, apabila lemah ia seorang an tamyizi ta'amin, daripada membezakannya ta'am wa majjihi, dan meludahkannya ta'am atau pada tamyiz. Yang ini membezakan antara ta'am dan riq, iaitu air liur. Tak nak beza, lemah maka tu tidak membatalkan puasa kalau tidak sengaja. Li'annahu, kerana bahawasanya li'annahu, okey, sekarang ni ke soalan pula. Dah kalau tak sengaja dan mampu untuk dia tu ludah, batal ke tak? Tak batal ke? Sebab apa tak batal? Tak batal dari sudut tak sengaja. Sebab syarat nak batal ni 3. Sengaja, terpaksa, dipaksa oleh orang, syarat untuk batal ni 3. Pertamanya ingat, kemudian tahu benda tu haram kalau buat, dan tidak dipaksa orang. Tidak dipaksa orang yang boleh diancam nyawa lah. Barulah kita buat benda yang membatalkan puasa tu batal. Jadi kita boleh katalah begini. Min ghairi qasdin tu tak ada qaid lagu tu. Tak ada qaid, tak apa. Bahkan kalau dia tu tak nak beza, semata-mata tak nak beza, pun dimaafkan uzur. Li'annahu ma'dzurun fihi, kerana bahawasanya, okey, ilah kenapa walaupun kita kata kalau sengaja tapi tak nak beza, batal tak? Tak batal juga. Sebab apa? Sebab ma'dzur. Sebab apa? Sebab ma'dzur, diuzurkan fihi padanya. Pada apa? Fi ajzihi, ataupun fi ajzi shaimi an tamyizihi wa majhihi. Wa ghairu muqassirin, dan tidak cuai ia. Qassara yuqassiru taqsir wa huwa muqassir. Tidak cuai ia seorang. Tak cuai nisbah ilah mana? Nisbah ghairu qasdin. Tapi kalau dia qasad, tetap tak boleh juga sebab ma'dzurun fihi. Gitu. Jadi 2 ilah sini. Fa illam ya'jiz aftara, maka jikalau tidak lemah ia seorang shaim, yakni tidak lemah an tamyizihi wa majhi, maka aftara, aftara majra riqihi min majra riqihi itu as-siyama. Lalunya air liur pada celah-celah gigi sehingga telan tu akan puasanya membatalkan puasa. Sebab apa? Litaqsirihi illah dia. Litaqsiris shaim, ai litaqsiris shaim majjahu wa tamyizahu. Majjahulah. Kerana cuainya oleh orang yang puasa itu akan meludahnya. Dia kena ludah. Jadi kesimpulannya, kalau dia tu tak sengaja secara mutlak, sama ada boleh beza ataupun tidak, tak batal. Sebab ghairu muqassirin. Sebab dia ghairu muqassirin. Betul lah. Kalau tak sengaja. Kalau sengaja, barulah pecah 2 pula. Iaitu boleh ke tak dia ludah, boleh beza ke tak air liur dengan benda yang dia makan tu. Kalau tak boleh beza, dimaafkan. Kalau ada beza, dia tak buat, batal. Kalau buat, tak ada masalah. Habis. Itu dalam kitab Kifayatul Akhyar dan Al-Iqna'. Kemudian yang ketiganya al-qai'u amdan. Al-qai'u amdan. Al-qai' ataupun dipanggil al-istiqa', talabu khuruj syai', menuntut keluar sesuatu. Kalau istimna', talabu khurujil mani. Ini talabu khuruj syai' min batinihi, daripada perut. Bahawa syaratnya mestilah sengaja tahu benda tu haram dan tidak dipaksa. Kalau tak ada 3-3 ni, tak batal walaupun dia muntah sekalipun. Fahuwa, maka bermula dia qaid. Muntah tu khabar muftirun, ialah benda yang boleh membatalkan puasa. Wa in tayaqqana as-saimu annahu lam yarji' minhu, ghayahnya, meskipun yakinlah ia oleh as-saim, oleh orang yang berpuasa, fa'in annahu, jumlah tu khabar maf'ulun bih, tayaqqana, akan bahawasanya dhamirul hal wa sya'an lam yarji' minhu min as-sa'im tu syai'un ilal jawfi, ataupun minhu minal qaid tu, bahawasanya tidak sama sekali
kembali ia oleh fa'il sesuatu ilal jawfi kepada rongga jar majrur minhu daripadanya. Daripada qai. Daripada muntah tadi. Muntah yang zahir keluar lah kat mulut. Dia walaupun tak yakin ataupun tidak ataupun meyakini kata tidak kembali sesuatu ke dalam batinnya, ke dalam rongga batin mulutnya, tetap batal. Tu al-istiqa. Sebab ada talabu khuruj syai' minal batin. Walaupun dia tak tahu benda tersebut akan telan semula ataupun tidak sekalipun. Ataupun dia yakin dia tu tak telan sesuatu selepas diminta muntah tu, pun batal juga. Lakin akan tetapinya, walaupun begitu, idza ghalabahul qai'u lam yadur. Apabila mengalahkan akan dia akan saim fa'il oleh muntah, mengalah ni makna ada penyakit lah. Dia tak nak kontrol, perak lalu. Maka lam yadur. Niscaya ay lam yadur as-siyamu. Tidak sama sekali memudarat oleh puasanya. Sebab apa? Li khabari Abi Dawud wa ghairihi. Wa ghairi Abi Dawud. Kerana berdasarkan hadis Abi Dawud dan selain Abi Dawud, dia kata man dhara'ahu al-qai'u wa huwa sha'imun falaysa 'alayhi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Man dhara'ahu al-qai'u, dhara'a ay ghalaba. Barang siapa yang memenangkan akan dia akan mantu oleh al-qai', oleh puasa. Oleh puasa pula. Oleh muntah. Tak nak kontrol. Wa huwa hal keadaan, wawul hal bagi dhamir mustatir dhara'a. Huwa bermula dia man, barang siapa tu shaimun khabar, berpuasa ia. Falaisa alaihi qada'un, jawab man, maka tidak adalah atasnya atas shaim tu qada'un. Isim laisa muakhar, alaihi ta'alluq suatu mazhuf, khabar laisa muqaddam. Tak ada kena qada'. Tak kena qada' maksudnya tak batal puasa. Tapi dengan syarat, kalau tak yakin masuk sesuatu semula. Kalau yakin masuk sesuatu semula walaupun ghalabah sekalipun, batal. Dengan sengaja, syaratnya tahu benda tu haram, lagi pula tidak mukrah, tidak dipaksa. Tapi kalau dia muntah penyakit tu, dia tertelan sikit, tu tertelan tak ada apa. Tapi kalau sengaja pergi telan juga, batal. Habis. Wa kadza, dan begitu jugalah. Wa kadza ay wa kadzal qai'u. Dan wa kadza ay wa kadzal qai'i. Dan seperti mana qai' muntah tu juga, lawi qatala'a nukhamatan. Jikalau menelanlah ia saim akan nukhamah, kahak minal batini, daripada perut, daripada bawah lah tekak kita ni batin. Waramaha ataf iktala'ah, dan membuang ia man tu akan dia akan nukhamah, kahak tu dia buang. Khat tuih. Khat tuih ketika bulan puasa. Sawa'un iqtala'aha min dimaghihi, sama ada menelan ia man itu maf'ulun bih, akan dia akan nukhamah tu min dimaghihi, daripada otaknya seorang peratah. Mana ni orang bagi semualah. Dia tak mai kahak, dia panggil hingus. Au min batinihi, ataupun daripada batinnya batin saim. Wa kadza tu sebenarnya jawab dah tu. Wa kadza lawi qatala'a tu dengan makna apa? Dengan makna lam yadur. Wa kadza ay wa kadza min haitsu lam yadur. Gitu. Wal kadza ay wa kadzal madhkur min haitsu lam yadur as-siyam. Dari sudut tidak mudaratnya puasa itu kalau tertelan, kalau seorang menelan. Kalau seseorang tertelan akan dia punya kahak daripada batin kahak, dan dia mengeluarkan dia, meludahkan dia, sama ada dia menelannya itu daripada apa? Daripada otak dia, otak lah dimah tu, mana atas sesemua dihingus. Au min batinihi, ataupun batinnya saim tu kahak. Li'anna al-hajata, kerana bahawasanya hajat, isim li'anna, ila dhalika apa? Ila dhalika ramahadu takarraru, khabar li'anna, berulang-ulang ia hajat tu. Kalau kata batal ludah semula, kahak ada kahak dekat tekak kita ni, kita pun khid tuih batal, payah. Sebab kalau kahak tu masuk ke daerah zahir mulut saja, telan semula batal. Jadi kena ludah. Lepas tu sekali dia akan bahas, kalau orang tu qudrah, ada kemampuan untuk ludah, kena ludah. Kalau tak ludah, dia telan semula batal. Falau nazalat min dimaghihi wa hasalat fi haddil zahir. Hak ni yang kata nukhamah ataupun hingus yang
Turun tu daripada batin ke batin lah. Daripada batin ke batin. Kalau sampai hak zahir, hak ni pula. Dia katanya, kadza lawi qatala'a. Apabila tertelahlah seorang itu akan nukhamah. Nukhamatan akan kohok tu. Mana? Falau nazalat. Maka jikalau turunlah ia. Min dimarihi. Jikalau turunlah ia nukhamah. Hinguh tu turun min dimarihi, daripada otaknya seorang. Dimarihi dimaris saim. Min dimari jar majruhi mudhaf ilaih. Wa hasalat ataf nazalat, dan terhasillah ia nukhamah tu fi haddi adh-dhahiri, fi haddi jar majrur adh-dhahiri mudhaf ilaih, pada had zahir minal fami, daripada mulut jar majrur. Apa itu had zahir mulut tu? Khilaf ulama. Dia pun kata wahwa, dah bermula dia haddul zahir makhrajul kha'i, ialah makhraj kha', wa qila al ha'u. Kata qil, kata sebagian ulama al ha'. Jadi makhraj kha', makhraj hamzah ataupun ha, itu tak ada khilaf, itu batin. Tapi kalau makhraj ha ada khilaf, batin ke tidak. Batin ke zahir lagi khilaf. Batin ke zahir lagi khilaf. Pendapat yang disokong musannif kita ni ialah ha tu batin lagi. Masuk kha barulah zahir. Kha kita boleh rasalah kha tu. Ha dalam sikit, hamzah lagi dalam lah. Falyaqta'ha, maka hendak memutuslah ia seorang dia akan nukhamah tu. Ni kalau sampai hak zahir. Contoh, duduk saya saja semua. Jadi apa nama tu? Hinguh tu dia mari ke hak zahir mulut. Banyak sangat kehak tu sampai masuk ke hak zahir mulut. Hak tu kena buang. Tak boleh telat. Fal yaqta'ha min majraha, min majran nukhamah, daripada tempat laluannya mukhamah. Tempat laluan kehak ataupun hinguh tu. Wal yumajjiha, dan hendak melemparlah, hendak meludahlah ia seorang dia akan nukhamah in amkana, jika mampu ia seorang. Ataupun in amkana jika mampu ia seorang, yang ni akan meludah tadi. Fa in tarakaha, maka jikalau meninggallah ia saim dia akan nukhamah ma'al qudrati, serta mampu ala zalika majjiha, atas demikian meludahkannya tu. Fa wasalat al jawfa, maka kemudian sampailah ia nukhamah ke hak itu akan al jawfa, akan rongga. Aftara zalika as-siyama, maka membatalkanlah ia demikian itu akan puasa. Batalkan puasa. Batal. Sebab apa? Sebab dia mampu ludah, dia tak mau ludah. Dia mampu kerat hinguh ataupun kahak yang menyambung antara batin dengan zahir ni, dia boleh khat tu, dia boleh keluarkan. Dia tak mau keluar. Dia telan juga. Hak zahir dah sampai dah, masuk pula hak batin, batal. Tu. Al-jima'u amdan. Kemudian perkara yang membatalkan puasa yang seterusnya ialah bersetubuh amdan, dalam keadaan sengaja. Yani walau bi ghairi inzalin, ay walau kana al-jima'u sabitan bi ghairi inzalin, meskipun adalah bersetubuh itu sabit ia tanpa keluarkan air mani. Inzal mana keluar air mani. Walaupun tak keluar air mani, batal puasa kalau bersetubuh di siang hari bulan Ramadan ataupun di siang hari ketika mana kita sedang berpuasa, tak kisahlah puasa sunat ke apa. Kemudian, kerana apa walaupun tidak keluar air mani tetap batal? Liqaulihi ta'ala, kerana berdasarkan firman-Nya Allah Ta'ala. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Surah Al-Baqarah ayat 187. Fal'ana, maka sekarang bila? Malam. Bashiruhunna, boleh bersetubuh oleh kamu akan isteri-isteri kamu. Wabtaghu, dan carilah oleh kalian, maf'ulun bi akan ma kataballahu lakum, akan barang yang telah tetap oleh Allah kepada kalian. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, hatta sehinggalah yatabayyana, ay hatta ayyatabayyana an mutmarah, sehingga jelaslah lakum bagi engkau al khaytul abyadu,
benang yang putih iaitu fajar shadiq, minal khaytil aswadi daripada benang yang hitam iaitu malam, minal fajri daripada fajar, thumma atimmus siyama ila al-lail, kemudian sempurnalah oleh kalian akan puasa sehingga malam, yakni maghrib. Jadi di dalam ayat Al-Quran ni tak sebut pun keluar air mani ke tak keluar air mani, tak. Asas tubuh je secara mutlak kita dapat faham daripada ayat Quran. Yufhamu minhu annal jima'a jumlah tu naik fa'il, yufham minhu jar majrur, dapat difahami daripadanya, daripada qaulihi ta'ala, daripada firman Allah Ta'ala tu, bahawasanya jima' setubuh tu isim anna khabar, muharramun diharamkan jima' fin nahari jar majrur pada siang hari, waqtas siyami waqta zaraf zaman maf'ulun fi as-siyami mudhaf ilaih, pada waktu berpuasa haram. Kalau malam berlaku sebab nuzulah, sebab dulu zaman awal kita sebut dululah dalam kitab ni, bahawasanya mereka tidak boleh lagi bersetubuh dan sebagainya, perkara-perkara yang batalkan puasa ketika mana mereka sudah sembahyang isyak ataupun sudah tidur kemudian bangun semula. Jadi itu ada masyaqqah lah kepada umat Islam, maka Allah Ta'ala pun turun ayat baru untuk menghalalkan benda tersebut sehinggalah terbit matahari, terbit fajar. Fa in jama'a qabla tulu'il fajri wa asbaha wa huwa junubun sahha shaumuhu. Fa in jama'a, maka jikalau bersetubuhlah ia seorang, qabla tulu'il fajri, qabla zaraf zaman, tulu'i mudhafu ilaih, al-fajri mudhafu ilaih, sebelum terbit oleh fajar, yakni fajar shadiq. Wa asbaha, kemudian dan pagi ia, berpagi-pagi ia seorang tadi, wa huwa hal keadaan bermula dia jami', orang yang berjima' itu junubun khabar, junub ia, jawab in, sahha shaumuhu shaumus shaim, niscaya sahlah oleh fa'il puasanya, puasa orang yang berpuasa tu. Jadi maknanya kalau dia setubuh, asalkan sebelum subuh saja, lepas tu dia sudah persetubuhan itu sebelum subuh, kemudian dia belum mandi sehingga terbit fajar, sah puasanya, kerana tidak ada syarat sah puasa itu mesti dalam keadaan suci. Kalau mesti dalam keadaan suci, mampu itu berak pun tak boleh. Jenuh itu kan. Lianna Allah Azza wa Jalla, kerana bahawasanya Allah Azza wa Jalla tu, lamma adhana fil mubasharati, ketika mana mengizinkan, memberi keizinan ia Allah Ta'ala, fil mubasharati jar majrur, pada bersentuhan kulit. Mubasyarah sini jima' lah ila tulu'il fajri, sehingga terbit matahari, ila sehingga terbit fajar shadiq, alif lam lil ahdi dhihni ataupun lil ahdi dhikri, dulu dah sebut dah. Ila tulu'i jar majrur wa huwa mudhaf, al fajri mudhafu ilaih, apabila terbitnya fajar shadiq. Allah Ta'ala mengizinkan untuk bersetubuh sehingga terbit fajar shadiq. Thumma amara Allahu bis sawmi, kemudian menyuruhlah oleh Allah dengan puasa. Dalla tu dalla tu jawab bagi lama, ketika mana mengizinlah Allah pada bersetubuh sehingga terbit fajar shadiq, kemudian menyuruh dia berpuasa. Dalla menunjuk ia. Ia apa? Dalla menunjuk ia iznullahi fil mubasyarah tu, ala annahu atah bahawasanya nyasaan khabar anna yajuzu ayusbiha shaiman, harus oleh bahawa berpagi-pagi ia seorang dalam keadaan berpuasa, wa huwa hal keadaan bermula dia, wawul hal tu hal bagi dhamir mustatir yusbih, shaiman tu khabar yusbih, hal keadaan berpagi-pagi ia. Hal keadaan berpagi-pagi ia berpuasa, wa huwa hal keadaan bermula dia mana? Dia yang saim, dhamir mustati, hal bagi dhamir mustati yusbih tu junubun khabar, berjunub.
Itu menunjukkan bahawasanya boleh seseorang itu berpagi-pagi dalam keadaan berjunub, sama ada dengan sebab bersetubuh, ataupun dengan sebab mimpi, ataupun dengan sebab istimna dan sebagainya. Warawat Aisyah radhiyallahu taala anhu, dan telah meriwayatlah oleh Aisyah. Aisyah baca Aisyah bukan Aisyatun kerana mamnu' min as-saraf, iaitu isim alam lagi pula ta'nits haqiqi, ta'nits lafzi dan ma'nawi. Radhiyallahu taala anha, jumlah khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan, ay du'aiyah ma'nan. Mudah-mudahan meridailah oleh Allah daripada Sayyidina Aisyah, ay Allahumma rdi anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, jumlah tu khabar rawat. Akan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyya isim anna, sallallahu alaihi wasallam jumlah du'aiyah ma'nan. Kana yusbihu ay yusbihu nabi, adalah berpagi-pagilah Nabi itu junuban, khabar kana, berjunub ia Nabi, min jima'in, min ta'liliyah, kerana jima'. Jelas tu, ghairi ihtilamin, bukan mimpi. Thumma yasumu, kemudian berpuasa ia, ataf pada yusbih, kemudian berpuasa ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kisah. Tu hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jelas nak Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha menghikayatkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia tu berjunub ketika mana di pagi hari. Bahkan berjunub tu pula bukan ihtilam, bahkan dengan bersetubuh. Sebab Nabi-Nabi dari sudut yang lain, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tak boleh ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah yang boleh tu adalah kerana kalau air maninya banyak takung, tu biwa lah. Tapi kalau dia tu mimpi setubuh, hak tu mainan syaitan, hak tu tidak di tidak berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Qurratul Uyun, perbahasan dalam bab bersetubuh tu, di belakang ke akhir-akhir kitab tu, dia adalah bagi doa supaya tidak keluar air mani ketika mana tidur. Kerana keluar air mani dengan sebab mimpi setubuh tu mainan syaitan. Tapi kalau keluar air mani dengan sebab memang kita punya air mani penuh, tu tak ada apa, dia tak akan bermimpi. Begitu juga dalam kitab akidah sebut, begitu juga para wali, para salihin, dia tidak akan mimpi basah dengan mimpi setubuh dengan orang lain. Bukan kata salah, nak kata benda tu mainan syaitan. Mana kalau kita ada benda begitu, mana kita kena mainan syaitan, tu lah. Tapi kalau dia tu keluar air mani dengan sebab apa? Dengan sebab penuh dia punya kantung dia tu, tu tak ada apa tu, boleh lah, harus Nabi pun boleh. Tu. Kemudian thumma yasum wa qawluha, dan bermula perkataannya Sayyidatina Aisyah, waw istinaf, qawlu mubtada, ha mudhafu ilaih, maqul qaul min jima'in ghairi ihtilamin, disebabkan bersetubuh yang bukan bermimpi basah. Zakaratil jima'ah, wa qawluha zakar, wa qaul ni seolah-olah macam muhassil, qawluhu lepas tu dia hurai. Zakaratil jima'ah, telah menyebutlah ia Aisyah maf'ulun bih akan jima', li'alla yatawahhama, supaya tidak memberi waham ia fa'il ahadun, oleh salah seorang, oleh seorang pun, annahu maf'ulun bih, akan bahwasanya Nabi, khabar anna, kana adalah ia Nabi, ataupun adalah ia mana? Adalah ia khurujal mani lah, keluarnya mani itu, khurujul mani itu min ihtilamin, daripada mimpi basah situ. Wa innal muhtalima ma'dzurun, habis selesai tu. Jadi tak beri waham pada orang kata Nabi pun keluar air mani sebab mimpi, maknanya jima' pun dia sebut kerana jima' bukan kerana mimpi. Sebab apa? Sebab bila kata-kata kerana mimpi sahaja, ataupun tak sebut kerana mimpi ke kerana bukan mimpi, maka akan beri waham lah, beri iskal. Kalau setubuh ni syarat keluar mani ke batal, maka Sayyidina Aisyah sorehkan selalu ni kerana jima' bukan kerana ihtilam. Maknanya apa? Jima' semata-mata, sama ada keluar mani ataupun tidak, batal.
Batal puasa. Wa innal muhtalima ma'dzurun. Dan sesungguhnya orang yang bermimpi basah tu khabar ma'dzurun, diuzurkan dia. Tu tak batal lah. Tapi tu mainan syaitan lah kalau muhtalim dengan sebab mimpi basah tu. Likaunihi sahabat-sahabat Nabi SAW dalam cerita apa, perang Badar ke apa, banyak ketika tu sahabat-sahabat Nabi SAW memerlukan air kerana banyak sahabat Nabi yang berjunub. Sebahagian guru syarah kata sebab ketika tu syaitan mari ke dalam mimpi mereka, mimpi benda-benda yang menyebabkan keluar air mani. Mimpi menyebabkan keluar air mani. Boleh berlaku tak pada sahabat? Boleh berlaku pada sahabat, harus. Harus. Cuma kepada Nabi tak boleh berlaku. Nabi dan Rasul tak boleh berlaku kerana tu mainan syaitan. Tu mainan syaitan. Cuma tak berdosa lah. Bukan nak kata berdosa ni. Jangan berasa lembek pula. Allah aku mimpi macam-macam ni. Jangan berasa begitu pula. Biasa-biasa dah lah. Tu benda yang sifat semula jadi manusia gitu dah. Cuma tak berlaku pada Nabi. Dan bahkan sebagai ulama kata tak berlaku juga ataupun payah nak berlaku pada wali-wali Allah, para ulama, para salihin. Kemudian, jadi kita kata tadi dalam kitab Qurratul Uyun di bahagian akhir ada, dalam kitab Qurratul Uyun berkaitan dengan bersetubuh tu, bahagian akhir tu ada doa sebelum tidur supaya tidak keluar air mani. Dah. Jadi makna kalau keluar pun bukan sebab mimpi, dengan sebab penuh dah kantung. Itu lebih baiklah daripada kita mimpi. Boleh usaha ikhtiar kat situ. Walaupun mimpi tu tak berdosa, tapi itulah kita menikmati benda yang tak sepatutnya. Sepatutnya menikmati benda tersebut bersama isteri sahaja. Tiba-tiba ihtilam, jaga-jaga. Kalau ketika dah kahwin dah, kita ihtilam seumur, ihtilam saja, air mani tak ada, nak setubuh isteri payah juga. Payah tu. Jadi mainan syaitan tu kita kena jauhi, kena doa lah kepada Allah Ta'ala. Supaya mudah kita salurkan air mani ke isteri sahaja bila isteri berkehendak. Bukan melalui mimpi basah. Itu doa banyak-banyak lah ke Tuhan tu. Ada doa je lah, udah mak bagi dah. Boleh beramal lah, cari sendiri Qurratul Uyun, kitab bab setubuh, belakang sekali. Taklah belakang sekali, akhir-akhir lah. Carilah doa-doa tu. Pakat beramal belaka. Tu kena tahulah masuk sekali. Baru feeling sikit doa tu. Doa elok daripada maksiat, doa jangan keluar air mani saya saja melalui mimpi. Pelihara diri untuk isteri saja. Insya-Allah Taala bila ada isteri, nikmat tu lagi besar. Makanan orang bertakwa, lagi bertakwalah dia, kata Imam Qurtubi rahimahullah, lagi bertakwalah orang tersebut, lagi kuatlah syahwatnya. Maka sebab itu isteri tak boleh kedekut. Isteri kena patuh itu. Patuh isteri di dalam syarak, disiplin dia tak boleh nak tolak. Kalau tak ada uzur, tolak dosa. Bahkan bukan takat dosa. Bukan takat dosa, nusyus pula buat atas. Bahaya tu. Kemudian, dah laki selama ni tahan lama dah. Dah nak kumpul duit payah dah. Jumpa pok mentua lagi, minta halal. Sampai lah akad nikah, payah proses tu. Tiba-tiba tak boleh nak beri. Jeng gitu. Tu Kemudian dia kata, kemudian likaunihi, kerana keadaannya Nabi SAW tu qad, jumlah tu khabar kaun, qad yudrikuhu subhu, sesungguhnya telah mendapati akan Nabi SAW oleh fa'il subuh. Waktu subuh dah mari dah ketika Nabi junub. Wahwa bukan pasal Nabi ni pasal orang yang muhtalim, orang yang apa? Orang yang mimpi basah ni. Subuh dah mari dah ke dia. Wahwa hal keadaan bermula dia, itu waul hal bagi dhamir mustatir yudrik. Bagi dhamir hu tu. Wahwa hal keadaan bermula dia muhtalim. Orang yang mimpi basah tu naimun, khabar tidur ia. Muhtalimun, lagi pula bermimpi basah ia. Maka hak tu makzur lah, tak nak elok. Boleh tak kita pilih mimpi? Kalau boleh pilih mimpi, batal lah pilih mimpi hak tak kena. Bi khilafil mujami'i, berbeza dengan mujami', iaitu orang yang bersetubuh.
Sebab tu kita kata bolehlah mengharap pada Allah Ta'ala supaya tidaklah mimpi kerap sangat mimpi basah tu. Basahlah ke suami isteri sahaja sudah. Lepas tu isteri pula kalau uzur, kena pandai-pandailah cari jalan untuk mengeluarkan air mani suami tu. Kita dah bahas panjang lebar di Uqudul Lujain. Boleh tengok situlah. Nak syarah sini buat apa? Nak buat puasa. Tu syarah situ ya. Syarah situ panjang dah, boleh tengok situ. Kita kata antara ciri-ciri isteri yang salihah ialah memastikan bahawasanya zakar suami dia tu tidak tegang selain daripada diri dia. Kalau tegang pada selain daripada diri dia, maka dia hendaklah mengeluarkan dia supaya relax, tenang nafsu suami tu. Tu sebentaranya lah. Tengok sendirilah Lujain tu. Sini tak kena tempat. Bi khilafil mujami'i, berbeza dengan orang yang bersetubuh. Orang yang bersetubuh, dia bukannya ma'zur kerana dia boleh berpilih. Mukhtar, dia ada pilihan. Kenapa dia pergi jimuk juga siang hari bulan Ramadan? Salah dia lah. Fabayyanat, maka meneranglah ia Sayyidatina Aisyah anna tilkal janabah, jumlah tu maf'ulun bih, akan bahawasanya janabah itu, janabah demikian, anna tilka tu isim anna, al janabata badal min jima'in, daripada bersetubuh. Anna tilkal janabati min ay sabitun khabar anna, sabit ia min jima'in, daripada bersetubuh. Dia terangkan, hai mani yang Nabi keluar ni bukan kerana ihtilam, bukan kerana mimpi basah, tapi kerana bersetubuh. Thumma akadathu, kemudian menguatkan Nabi oleh Aisyah akan dia akan jimuk tadi, li shiddatil i'tina'ah, untuk bersangatan ambil perhatian, bibayanihi, dengan keterangannya. Bibayanihi bibayanihi bibayanil jima'i, dengan bayannya bayan jima'. Apa bayan dia? Faqalat, maka berkata ia Aisyah, ghairi ihdilamin, itu yang menerangkan jima'. Dia kata Nabi SAW ni keluar air mani, Nabi SAW ni berjunub kerana setubuh. Nak terang lagi, bukan kerana mimpi. Dia terang lepas tu. Jadi Siti Aisyah buat perkataan begitu supaya nak menjelaskan air mani tadi, junub tadi bukan sebab air mani, tapi sebab junub, sebab jimuk. Fa'in tala'al fajru, maka apabila terbitlah fa'il oleh fajar, yakni fajar sadiq, alif lam lil ahdi dhihni ataupun zikri. Wa fi fihi, sedangkan wawul hal, wa fi fihi ta'amun, sedangkan pada mulutnya shaim, ta'amun mubtada muakhar, ada makanan. Terbit matahari, mulut ngunyah lagi, tak habis lagi. Fa'akalahu, kemudian makanlah ia shaim, dia akan ta'am. Terbit matahari, terbit fajar, mulut ada makanan, dia pergi makan pula. Makan mana telan lah. Ataf au kana mujami'an, atau adalah ia shaim tu bersetubuh ketika tu, fastadama, kemudian berterusan ia shaim, ini berterusan setubuh. Jawab kedua-duanya, batala saumuhu, saumus shaim, maka batalah puasa orang yang berpuasa. Ketika terbit fajar masih meneruskan jima', batal. Ketika terbit fajar masih meneruskan makan dan telan di mulut, yang ada sisa di mulut ni, batal juga. Batal apa? Batal juga. Habis. Wa in lafadhat ta'ama aw akhraja ma'a tulu'il fajri sahha shaumuhu, jikalau meludah ia seorang, maf'ulun bih, akan ta'am, akan makanan, aw akhraja, ataupun mengeluarkan ia shaim, ini mengeluarkan zakarnya, ma'a tulu'il fajri, serta terbit fajar. Pukul 5.30 subuh, 5.30 dia tarik, 5.30 dia stop makan ataupun dia ludah, maka sahha shaumuhu, shaumus shaim, niscaya sah oleh puasanya, puasa orang yang berpuasa. Sah lah, sebab dia dah tarik dah ketika mana sedang masuk subuh. Tu disebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan Al-Iqna'. Selesai. Yang seterusnya, al-istimna'u, ay talabu khurujil mani, menuntut keluar air mani, sama ada bagi lelaki ataupun perempuan. Dua-dua ni batal berlaku. Jangan kata ada lelaki perempuan pula. Cuma dia ada istilah yang khusus lah untuk perempuan yang saya tak ingat dah.
Yang mana main kat situ sehingga kan keluarlah air mani si perempuan tersebut. Begitu jugalah kalau lelaki. Sama ada dengan tangan kau, bukan tangan kau, gesek ke tiang kau, ikutlah. Asalkan dia nak keluarkan air mani. Walaupun berlapik sekalipun batal. Walaupun berlapik sekalipun batal. Ni istimna bagi lelaki dan perempuan sama saja. Bukannya istilah untuk lelaki saja, bukan. Macam ada setengah orang kata isu berkaitan dengan sah perempuan tak rapat. Dia kata sah perempuan rapat ni untuk lelaki saja. Oi, tak betul. Kalau untuk lelaki, untuk perempuan kali. Dalam kitab Tuhfah jelas sebut. Yang mana kalau seseorang jemaah itu duduk seorang-seorang dalam saf tanpa dia penuhkan ruang yang kosong, makruh pada saf jenisnya. Apa saf jenisnya? Kalau lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Tapi kalau berbeza jenis, contohnya seorang yang perempuan, yang lain lelaki belakang, dia boleh duduk seorang-seorang di belakang saf kerana tu tempat saf dia. Bukan dia pergi gabung sekali dengan lelaki. Begitu juga dengan khuntha dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullah, wahwa, dan bermula dia istimna ialah khabar istikhrajul mani, ay talabu khurujil mani, menuntut keluar akan mani, idhafat masdar kepada maf'ul, bi ghairi jima'in, tanpa bersetubuhlah. Ta'mimnya haraman kana, haraman tu khabar kana muqaddam. Sama ada haram adalah ia istikhraj. Contoh ka ikhrajil mani, seperti mengeluarkan akan mani, idhafat masdar kepada maf'ul, biyadihi biyadis shaim, dengan tangannya tangan orang yang berpuasa. Kenapa disebut tangan? Kerana tangan tu ghalib. Tak semesti tangan. Orang kata pula, gesek dengan kaki tak apa. Bukan. Tu gesek dengan dinding tak apa. Salah tu. Dia kata biyadihi tu lijaril ghalib lah. Ghalibnya main dengan tangan nak keluar mani ni. Au mubahan, atau kepada haraman, ataupun yang harus, istimna yang harus, ka ikhrajil mani, seperti mengeluarkan akan mani, biyadi halilatihi halilatis shaim, dengan tangan orang yang halal bagi orang yang berpuasa, iaitu hamba sahaya ataupun isteri. Tu ni ketika mana uzur lah isteri tu. Suami pun tak boleh nak pergi mana dah, isteri pun tak nak disetubuhi, maka dia keluarlah air mani dengan melalui cara isteri dia. Kuk pandailah mana-mana pun. Fayuftiru bihi, ay bistikhrajil mani, maka membatalkan ia puasa, bihi dengan sebab keluarkan air mani itu, haitsu kana amidan, sekira-kira adalah ia shaim, khabar kana amidan, sengaja. Khabar kedua, aliman, mengetahui, ay aliman bitahrim, tahu benda tu haram. Mukhtaran, khabar ketiga kana, lagi pula ada pilihan. Kalau salah satu tak ada, maka tak batal puasa. Wa kadza apa ni? Wa kadza iftaris shaum. Begitu juga batal puasa khurujul mani, mubtada muakhar, keluar oleh mani, bilamsin, dengan sebab bawa sababiah, dengan sebab sentuh, wa qublatin, dan juga cium, wa mudaja'atin, dan juga berpelukan. Mudaja'ah ni asalnya berpelukan sambil mengiring lah, mudaja'ah. Ataupun apa-apa perbuatan lah. Li'annahu, kana bahwasanya, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat bersentuhan kulit lah. Kalau kain-kain tak kira ni, bersentuhan kulit. Lepas tu dia kata li'annahu, kana bahwasanya, kerana bahwasanya khurujul mani, keluarnya air mani itu inzalun, iaitu keluarnya mani bi mubasyaratin, dengan sebab mubasyarah, bersentuhan kulit. Mulut dengan mulut, keluar air mani. Baru cium mulut dengan mulut ya, keluar mani dah. Batal. La al-fikru, bukannya berfikir, wan nazaru, ataupun dengan melihat, atau berfikir, bisyahwatin, dengan syahwat, walaupun syahwat sekalipun. Hak tu tak batal sebab tidak mubasyarah, tak bersentuhan kulit. Li'annahu, kana bahwasanya kullan minal fikri wan nazar tu inzalun min ghairi mubasyaratin, keluar air mani tanpa ada sentuh kulit. Kal ihtilami, ay wa dzalikal fikru wan nazar bi syahwatin sabitun kal ihtilami, seperti mana orang yang mimpi basah. Orang mimpi basah pun tak batal, dia pun tak batal juga. Sebab dia tidak bersentuhan kulit. Yang bersentuhan kulit saja
batal. Yang bersentuhan kulit saja batal. Okay. Tapi kalau yang istimna tu bersentuhan kulit ke, tak bersentuhan kulit ke, ada kain ke, batal juga. Sebab dia memang qasak asal nak keluar air mani. Habis. Kemudian al-haidu wan nifasu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.